Pasal sebab yelah kita tahu kan yang selalu sponsor program-program TV besar kan, macam potong buku. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dalam first episode sebenarnya. Ni lah yang aku cakap tu, aku nak buat podcast sebenarnya. So podcast ni mungkin akan muncul secara mingguan ataupun 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, aku pun tak sure. Tapi ni salah satu konten yang aku cakap tu lah, yang aku nak buat mingguan tu. Jadi untuk hari ni aku nak mulakan kita punya podcast ni dengan tetamu jemputan yang mana selama ni dah cukup dikenali oleh aku. Bukan juga dikenali oleh netizen. Aku tak tahu netizen kenal kau tak. Kau ada video leak tak? Tu bukan saya. Ni nama dia. Okay, aku kenalkan. Nama ni pula lah. Nama individu ni adalah objek ke? Objek. Nama ni. Okay, ni kawan aku sebenarnya. Nama dia Kamarul. Aku panggil dia Ayul. Aku kenal dia daripada 2006. Waktu tu kita orang dekat diploma. Dan dia adalah ketua darjah, ketua tingkatan lah. Sekolah ke? Kelas rap lah. Darjah 1, darjah 2. Dia kelas rap lah untuk kelas kita orang. So waktu tu kita orang dekat diploma tahun 2006. So Ayul adalah kelas rap. Nampak tak? Baju ni bukan baju sponsor Ni bukan baju sponsor. Ni adalah baju pertandingan lumba lari. Jadi tapi apa yang sponsor dan menarik adalah kita punya set hari ni disponsor oleh RTCube Studio. Kalau siapa yang nak beli mikrofon ni, korang boleh klik link dekat bawah. Nanti aku letak link. Sedap kan bunyi dia kan? Link untuk kamera pun korang boleh beli kat bawah. Link untuk lens yang aku guna hari ni pun boleh klik link kat bawah. Nanti aku letak kat bawah tu semua. Okay, hari ni kita punya first topic untuk podcast episod pertama ni. Kita borak siapa ni? Kita nak borak pasal macam mana kita nak mendekatkan diri kepada pencipta. Oh, okay. Kalau aku tanya kau tak tahu jawab, aku siap. Okay, sebenarnya kita punya topik hari ni, aku nak mengajak Ayul ni lah untuk borak pasal sesuatu yang mungkin ada kena-mengena dengan kerja dia sikit. Tapi kita tak payahlah terlalu fokus kepada syarikat kau kerja tu kan. Betul. Tapi secara general lah. Okay, tapi sebelum tu mewakili orang kata pandangan peribadi. Tapi sebelum tu aku nak kau perkenalkan diri kau. Okay lah, background lah. Nama saya Kamarul Arif. So dia panggil aku Ayul tadi kan. So in term of background kerja, before this aku banyak on entertainment, public relations. Lepas tu aku buat advertising and promotion. So dalam bidang periklanan, promotion, penjenamaan macam tu lah. Bukan penjenayah. Bukan pelacuran juga. Bukan. Okay. So dia lebih ke advertising dan PR lah sebelum ni. Tapi sekarang lebih ke advertising promotion dan lah. promotion. Okay. So first kali aku nak borak dengan Ayul ni pasal apa orang cakap sponsorship sebenarnya. So kalau kita bercakap pasal jenama brand-brand besar, dia memang terkenal sebagai penaja untuk pelbagai program-program besar sebenarnya. Tapi yang tu sekejap lagi kita borak. Sebelum tu aku nak borak pasal sponsorship ni sebab kita daripada zaman study memang kita dah banyak buat benda-benda berkaitan dengan sponsorship kan. Betul. Kau akan buat event dan kita akan hantar satu group ni untuk cari sponsor. Kiranya cuba dapatkan sponsor dan sebagainya. Kalau tak ada event dulu pun ada biro. Betul. Sponsorship. Biro sponsor, biro penajaan kita panggil kan. So aku nak tanya ke Ayul sendirilah. Kau sebagai orang yang bekerja dekat company yang besar, lepas tu kau punya bahagian pemasaran, periklanan dan promotion kan. Kau memang sentiasa akan deal dengan penajaan-penajaan ni kan? Boleh lah. Sebenarnya aku takut nanti kan orang semua tak penajaan kau. Salah seorang yang terlibat lah. Terlibat dalam proses penajaan. Sebagai satu company, sebagai entiti yang besar ni, adakah kau lebih banyak bagi tajaan ataupun kau tunggu orang datang minta tajaan? Okay, sebenarnya macam mana-mana syarikat lain juga, macam sekali lagi aku ni adalah pandangan peribadi je lah Kalau kita nak menaja sesuatu tu, sebab yes, macam aku salah satu brand yang besar, memang kita orang suka untuk memberi balik lah kepada society. Sebab brand yang aku jaga ni bukanlah setahun dua kan, dah hampir 4 dekad dah. So macam memang dia dah dekat dengan rakyat Malaysia lah. So untuk nak menaja tu memang usually kita orang willing to sponsor, tapi of course lah ada timbal balik dia yang kita kena tengok kan, dari segi macam kenapa kita patut sponsor, apa kebaikannya dan sebagainya macam tu lah. Okay, tapi kalau macam contoh lah, kita dulu semua pernah macam kita borak tadi lah, buat event and then ada biro nak cari sponsor. Apa benda first kali kalau kau nak minta sponsor tu? Okay, first kita ni tim-tim sponsor ni dia untuk kebaikan diri dia lah asalnya sponsor. Kalau kita time belajar dulu, kalau orang bagi kita biskut pun kita macam happynya dapat benda free kan, dapat eye gas pun dah rasa macam kena hebat dah, dapat pen pun dah happy. Yes. So it depends kepada event tu sendiri. So ada orang dia ada dua jenis asalnya, monetary ataupun in kind kan. Selalu kalau in kind tu barangan lah. Kalau duit tu lagi ada proses
proses yang kita kena tengok. Kenapa nak sponsor, perlu ke duit tu kan, macam apa yang kita dapat kalau kita sponsor, macam tu. Okey, maksudnya kena buat kertas kerja ataupun just surat rasmi yang tulis apa benda yang kau boleh bagi dan minta macam tu. Okey, kertas kerja ni nak benda yang patut kita discuss panjang ni, sebab aku dapat terima banyak juga contoh-contoh sponsorship ni. So, dia ada kertas kerja yang bagus, ada yang aku rasa ada benda yang tak sepatutnya berada kat dalam. Benda tu kita boleh discuss pas ni lah. Cara-cara menulis surat sponsor. Okey, tu penting sebenarnya. Sebab aku sendiri pun kadang-kadang aku macam confused tau. Bila kita nak minta sponsor, kita patut hantar surat dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, surat rasmi ke, atau just macam macam dia punya format dan sebagainya kan. Satu lagi, kalau macam untuk sponsorship, adakah kau akan macam layan student-student yang nak buat event kecil-kecil ni, ataupun just event besar-besar je? Okey, macam brand aku ada yang brand yang sesuai untuk keluarga, dan juga ada brand yang sesuai dengan remaja. So kita orang ada orang kata demographic target lah. So kalau untuk produk yang sesuai dengan student ni, memang kita memang tengok je, buka je peluang untuk student. In fact aku pun pernah juga approach dengan universities, dengan dalam universiti pula kan ada macam kelab-kelab kelab berkemah lah, camping. So benda tu mungkin sesuai dengan kita orang punya brand tu. So kita memang open je untuk student ke, orang tua ke, orang buta pun kita pernah sponsor sebenarnya. Maksudnya kiranya sebagai satu big brand, dia orang tak pilih lah. Tak adalah kata nak bagi dekat company besar, event besar saja, tapi kat student pun boleh macam tu lah. Boleh. Semua boleh sebenarnya. Cuma kau kena berani untuk approach atau tak lah. So far memang semua berani lah kan. Cuma kita orang lah tak menang tangan. Sebab of course lah kita ada banyak menerima banyak sangat orang nak minta sponsor ni kan. So kena be selektif sikit lah. Okay, so kalau kau nak minta sponsor pada, kau boleh contact Ayul lah. Ya Allah sekali. Kau Ayul. Tadi kau cerita pasal format untuk minta sponsor punya surat tu. Betul. Ringkas lah, secara ringkas lah. Okay, sebenarnya kalau student atau orang daripada organisasi macam kelab-kelab ni, diorang dah biasa buat kertas kerja. So kalau bagi kertas kerja, tak perlulah bagi the whole kertas kerja yang macam terlalu panjang. Sebab benda tu kita orang tak nak baca pun. Sebab kita banyak lagi kerja-kerja hakiki yang kena lakukan. So kita memang akan orang kata skimming lah. Tengok sesuai je apa yang penting-penting, kita akan ambil. Kalau macam tak mampu nak layan, mungkin kita akan reply lah, cakap tak boleh ataupun terpaksa on hold. So memang dah terlalu banyak kan. Sebab kita bukanlah orang kata jabatan yang nak kena check sponsorship je. Banyak lagi tugas-tugas lain kan. Sebab kita dah ada yang apa yang terplan. Okay, satu lagi nak bagi tahu, bila kita hantar surat ni, orang expect ni yang tak berapa bagus ni ialah bila hantar je rasa dapat. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita pun adalah sebuah syarikat, ada bajet kita, ada yang kita boleh tolong, kita tolong. Kalau tak boleh, tak boleh. Lepas tu cara tulis surat ni, dia punya tajuk tu kena jelas. Sumbangan dari segi apa yang korang perlukan. Macam saya perlukan barang untuk 10 orang contoh. Kalau event untuk 5,000 orang, memang of course lah kadang susah sikit lah. Sebab terlalu banyak untuk disponsor kan. Satu lagi, kadang-kadang kita meminta sponsorship tapi kita tak bagi tahu kita punya ROI, return on investment. So kalau saya bagi awak ni, apa yang awak akan tolong saya, nak keluarkan logo ke, so saya perlulah tahu macam timbal balik lah. Dan juga sama ada korang ada implikasi yang macam mungkin negatif. Mungkin event tu terlibat dengan benda-benda jenayah ataupun benda sensitif, atau very political and everything pun saya perlu tahu jugalah. Supaya sebab kita sebagai brand ni selalunya adalah bersifat berkecuali. Faham. Okay, adakah result sama ada dapat atau tak dapat sponsor tu akan dibagi tahu, ke macam tak dapat kau senyap je? Okay, macam saya cakap kan, saya tak nak cakap dekat tempat saya kerja sekarang lah. Berdasarkan pengalaman saya ni semua, memang banyak orang. Sebab awak rasa awak seorang je hantar, tak, ramai yang hantar. Kan kita tak menang tangan. Dan macam saya cakap lah, kita bukanlah sebuah jabatan yang macam nak tengok sponsorship je. Ada banyak lagi benda yang kita harus lakukan, tentang promosi dan sebagainya. Dan kalau dapat tu Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang call balik untuk dapat follow up, which is tak ada masalah pun. Kalau ada masa kita akan cakap, kalau dapat, dapatlah, tak dapat. Tapi yang rasa entitled dapat ni macam masalah. Macam kita pula saya rasa saya bekerja dengan orang ni, macam saya kena bagi awak sponsorship. Janganlah macam tu. Kalau boleh tolong, kita akan tolong. Tapi kalau macam dah terlalu banyak tu, kalau terlepas pandang ataupun mungkin dah terlebih daripada bajet tahunan kita terpaksa tolak lah. Tapi cara baik-baik. So akan inform lah, macam minta maaf. Kita ada template khas sebenarnya. Kalau macam kalau dia akan dilayan, kita akan hubungi balik dalam masa tempoh tertentu. Kalau tak layan tu sebenarnya tak berjaya lah sebenarnya. Atau mungkin tak dihubungi dalam selepas tempoh tertentu. Tu maksudnya tak dapat lah. Maksudnya korang punya paksa dah lah nak minta kat orang, paksa pula. So rasa salah, kan rasa macam aku salah ke kan.
So kadang saya pun tak minta sponsorship daripada hadapi. Seterusnya aku punya soalan pasal sebab yelah kita tahu kan yang selalu sponsor program-program TV besar kan, macam sekarang ni tengah sponsor kan, kiranya dia macam mana penaja utama, yang lagi satu tu Penaja bersama lah. penaja bersama lah. Sebagai satu brand untuk jadi penaja bersama untuk program TV macam tu kan, macam mana dia punya impact dia lah? Okay, so basically itulah sebenarnya tak suka cakap pasal direct kerja kan, tapi secara general lah sekali lagi. So macam yes, company aku ada taja sebuah rancangan TV ni, dan actually bukan kali pertama kan, dah berapa tahun dah. So apa yang kita tengok when it comes to penajaan ni, usually kita tengok dari segi return on investment dia, ROI macam cakap tadi. Okay, so basically kita nak tengok dulu apa tujuan kita sponsor sesuatu rancangan tu. Sebab rancangan tu adalah satu medium untuk menyampaikan message, sama ada secara langsung ataupun secara orang kata tidak sedar kan, unconsciously. So kau message mengenai produk? Yes. Okay, So macam kalau kita tengok tu memanglah kita macam waktu tengok Om nyanyi and everything, tapi dia punya apa yang cuba disampaikan oleh rancangan tu, bagi aku lah ni pandangan peribadi tau, pandangan bagi aku, kalau kita associatekan aku punya produk dengan syarikat, dengan rancangan tu berbentuk hiburan, orang kata light heartedly, macam kau boleh tengok enjoy. So cakap macam benda yang aku sponsor tu macam berkaitan dengan kucing kan. Kucing tu satu macam yang orang suka, terhibur, happy, so dia sesuai lah, orang kata associate with each other lah. Tapi other than that, of course lah, kalau senarai kita punya I spend this, I dapat ni, tu lain lah, macam keluar iklan, lepas tu host mention, lepas tu ada orang kata inside program, ada macam-macam lah kita dapat tu. Macam kita ada join dia orang punya road tour, tu benda-benda lain lah. Sebab benda ni orang kata sebagai kita perlukan medium je, medium untuk sampaikan message tentang kita punya produk lah. Okay, kalau macam penaja utama, kita tahulah penaja utama sesuatu program orang akan lebih nampak lah kan, tapi untuk penaja bersama kita still keluarkan kos, keluarkan duit juga kan. Tapi macam mana nak bagi nampak tu? Okey, itulah macam selain iklan tu kan. Betul. Itulah macam benda-benda macam ni adalah sesuatu yang orang kata depends. Kalau you jadi penaja utama, you akan dapat lebih. Itu memang jelas lah. Tapi macam kita orang pula jenis yang macam agak orang kata humble brand. Kita orang tak suka macam terlalu berhuha-huha sangat. Tak payah nak cakap perkataan tu lah. Macam kita memilih untuk macam we are there, korang pun sedar, tapi tak nak over sangat. Something like that lah. Sebab sesuai dengan kita punya brand tu lah, macam moto halal, family and benda-benda macam tu. Relax sikit lah. Relax lah. Itu masing-masing lah. Maksudnya kita punya hala tuju brand masing-masing. Tak ada yang orang kata salah dan tak ada yang kata betul. Sebab of course kalau kita spend something, mesti kita nak make sure brand kita tu diketahui. Orang nampak. Betul. Kalau tak, apa guna kita sponsor kan? Betul. Kalau tak, baik kita jual je dekat kedai kat macam tu kan? Betul. Kalau kau sebagai individu dan juga pemilik satu produk yang bukan produk-produk yang kau tengah bekerja ni, kau rasa kau akan sponsor program yang macam mana dan kau nak apa untuk dapat balik daripada program tu lah? Okey lah, anggaplah aku ni seorang jutawan kan. Aku rasa kalau kau punya ni tengok dekat atas ni. Oh, sedih. Feeling-feeling tak nak pegang lah kan. Selalu ada orang pegang. Oh tak lah, aku rasa kalau aku kaya lah, aku nak spend untuk dapatkan penajaan ni, aku kalau taja orang tu, of course aku nak dapat something. Sebab kalau kita cakap sebagai sebuah syarikat macam susah, sebab aku bukan pemilik syarikat. Tapi sekarang ni kalau aku pemilik syarikat tu, aku contohlah aku bayar 2 juta kan. 2 juta tu macam kau tak ada kan? Nah, aku miskin kan. Okay, betul. So macam 2 juta tu satu benda yang besar kan. So mesti kalau kita spend 2 juta, kita nak untung paling kurang pun mungkin kalau mungkin double up kan. Kalau untung 2 juta, orang kata break even. Tak boleh lah, mesti saya nak 4 juta kan. Untuk 100% 2 juta dapat 4 juta. So macam mana? So kalau nak brand ni, saya kalau akulah, aku tak ada dah nak macam mention nama brand ni. Aku prefer kalau macam boleh jual terus. That's why kadang macam okay, produk aku sekian. So kalau nak beli sekarang hanya untuk malam ni, dapat diskaun 10%. Follow, scan QR code sekarang nak beli. So macam, dan aku kena bagi tahu secara langsung lah macam apa kebaikan produk ni, testimoni secara terus. Kalau akulah, sekiranya kau lebih kepada hard sell
sell. Aku bukanlah hard sell, tapi macam mungkin kalau benda tu ada 10 episod kan, 5 episod pertama tu macam high lah dulu kan. Cakap baguslah produk ni kan. Lepas tu baru nak jual. Itu kalau aku lah. Tapi depends sebab kadang macam syarikat-syarikat yang ternama pula yang aku based on aku punya observation ni, diorang dah terlalu lama. Diorang tak perlukan sebab tu orang kata kadang macam bila contoh je ni, saya tak merujuk kepada mana-mana pemilik atau jenama. Bila individual macam pengasas produk ke jadi penaja, dia macam over and everything kan. Sebab dia punya duit tu adalah based on duit dia. Sebab untuk company besar pula, dia orang dah dah lama dah. So dia orang perlukan masa sikit tau untuk dia tak perlu nak all out, tapi macam orang yang first time baru sekali nak spend ni, dia nak orang kata aku kena habiskan duit aku kena dapat duit. Itulah benda yang selalunya aku rasa macam, dan kita faham lah kenapa orang macam tu akan lebih over sikit bila jadi penaja kan, berbanding kalau syarikat-syarikat yang macam orang kata dah ternama ni kan. Okay, kalau kau sebagai business owner yang ada satu produk yang mungkin kau rasa sesuai dengan apa-apalah produk apa-apa pun, kau rasa kau akan spend dekat TV tak? Ataupun sebab sekarang kan macam orang memanglah ada TV, tapi TV pun macam aku guna untuk tengok Netflix. So kau akan spend untuk program TV tak? Okay, aku akan spend, tapi tengok macam produk aku lah, produk apa yang sesuai. Kalau orang yang masih tengok TV ni adalah usually mak-mak kan. So honestly kalau aku balik kampung, itulah masanya aku dapat tengok cerita Ceka Rama, dapat tengok cerita Akasa. Tapi kalau kau duduk kat sini macam kau sendiri kan, tengok Netflix, tengok HBO semua, kita memang tak tengok the normal free to air TV ni ataupun satellite TV ni sebab kita tak ada masa kan. Kita pilih apa yang kita nak je. So memang kita tak tengok. So tapi kalau macam orang yang macam target kita ialah nak jual benda-benda pure kan, macam kat Wow Shop semua tu, memang ada orang beli sebab memang acik-acik ni tengah tengok TV. So ikutlah kesesuaiannya. Macam surat khabar mesti ada orang beli, masih ada lagi orang beli surat khabar, tapi hanya golongan-golongan tertentu. Maksudnya selagi tak habis generasi yang membaca surat khabar, selagi tu akan ada. Betul. Sama juga selagi tak habis generasi yang tengok TV, akan ada iklan kat TV. Betul. Macam lah biasa promosi ni, macam bila aku orang promotion kan, kita sebut tentang 360 campaign tu, ialah kita memang tak boleh letak satu benda dalam satu tempat je. Kita kalau nak gather ni daripada online sikit, TV sikit, so kena semua ada, semua platform kena ada. Faham. Kita dulu contohlah rakyat Malaysia ada 30 juta kan. Dulu mungkin 10 juta tengok TV. So sekali keluar dekat sebuah TV ni macam semua tengok kan. Sekarang kau keluar tu daripada 10 juta tu mungkin adalah 100,000 je yang tengok. Aku tanya pasal kau pula dah pasal pasal aku pasal apa? pasal kalau kau sebagai brand owner yang ada produk, adakah kau akan guna influencer juga? Sebab kita tengok macam influencer punya impact lagi besar juga sekarang kan, masih besar lagi kan. So macam ni. Honestly speaking, of course aku akan guna brand owner sebab brand owner sebab apa sekali. Of course aku akan guna brand influencer sebab dulu kita boleh detect lah KOL ni mungkin dalam 100 orang ada 10 orang yang bersinar kan. Okay, dia macam artis, macam ada Nurhaliza. Nurhaliza tu memang famous kan. Tapi kalau kes-kes macam sekarang ni, orang term FYP kan, for your page kan. So kalau macam aku tak minat Siti, contohnya Siti takkan lalu dekat page aku. Betul tak? So kita tak boleh letak satu orang kata semua benda dalam satu tempat je. Maksudnya kalau aku pilih kau jadi influencer, kau je akan mewakili aku punya produk. Aku akan kena ambil ikut kategori dan ikut kesesuaian lah. Memang aku akan ambil lah. Jawapannya memang brand influencer is the new trend lah sekarang. Maksudnya kau akan ambil beberapa influencer dari berbagai background lah. Tak semestinya satu background yang akan lalu satu FYP je. Betul. Ikut kesesuaian lah. Macam masak kan. Dia ni suka masak western. So memang takkan lalu lah masak lemak cili padi kan dia punya FYP aku rasa kan. Mesti dia macam makanan-makanan fusion. Faham. Macam tu lah. Tapi kalau macam company sendiri gunakan ataupun dia create dia punya own influencer, okay, benda adakah ni kau akan buat benda macam tu? Aku rasa benda ni adalah suatu orang kata added value tau. Tak semua kan, sebab tu kan kita kena appreciate orang yang kat dalam company tu. Sebab kadang bukan semua orang kata semua orang boleh jadi influencer tu betul. Tapi tak semua orang boleh jadi influencer. Faham tak dalam ayat yang sama tu? Dia ayat yang sama tapi maksud dia pun berbeza. Semua orang boleh jadi influencer tapi tak semua orang boleh jadi influencer. Jadi maksudnya macam ni, semua orang boleh jadi influencer tapi tak semua orang boleh influence orang. Betul tu satu. Dan satu lagi macam tak semestinya macam orang suka kat kau. Betul tak? Macam influencer ni kadang macam dia sempoi je tapi siapa macam yang kau benci? Influencer mana kau benci? Tak ada, sebab aku suka.
Kau tak ada masalah yang dengan influencer. Tak betul kan? Betul tak kan? Macam ada orang mudah disukai, ada orang suka mencapak semua, tapi orang tetap tak dengar apa yang meluk kau. So benda-benda macam tu lah. So kalau kau cakap trend sekarang ni, ada banyak marketing ni adalah satu benda yang berubah. Dulu pernah dengar tak micro influencer dengan macro influencer? Okay, micro influencer macam kat Twitter macam tu. Okay. Okay, dulu sebab tak ada algorithm and everything ni, contoh macam kita ada seorang yang famous lah, contoh siapa lagi famous kan, Mirkin lah kau tahu kan. So kalau guna Mirkin adalah micro influencer. So ramai yang minat dia, ramai yang tahu. Tapi sekarang ni walaupun dia lalu dekat dia punya, dia post dia dekat feed, Dekat social media dia, walaupun kita peminat dia, kita pun takkan nampak pun dia post benda tu sebab algorithm kan. So bila micro influencer pula dulu, macam contoh aku ambil kau supaya kawan-kawan kau tengok kau dan percaya. Pun sekarang tak juga, sebab kawan-kawan kita macam kita pun tak tahu mana kawan kita punya tak lalu feed kan? dia tak lalu kan. So benda ni adalah satu yang mencabar lah untuk Benda tu dia bergantung dengan engagement juga. Dia ada beberapa faktor juga sebenarnya. Kalau kau macam tak ada engagement sangat, dia macam tak muncul dekat kau punya feed tu. So aku nak cakap macam berubah-ubah. Hari ni marketing lain. Macam sekarang, dulu macam reel tak sampai 1 minit, sekarang dah boleh 1 minit. Dulu macam tu lah. Jadi mencabarlah untuk jadi orang di belakang tabir dalam dunia marketing sekarang sebenarnya. Betul. Bila macam social media pula, macam selalunya macam kita hanya boleh convert dalam 5% je. Dalam 100 orang mungkin 5 orang je yang akan betul-betul engage dengan kita punya content kan. Okay, jadi kita tanya dia apa yang relevan dan yang dah tak relevan. Jadi kita sambung Okay, sambung. Aku nak tanya pasal apa yang relevan dan tak relevan lah. Contoh kita mula dengan marketing dulu. Apa yang kau rasa macam dulu memang sangat digunakan tapi sekarang dah tak boleh pakai dah. Okay, alamak takutnya. Okay, dulu orang kata kalau kita nak sampaikan information, kita kena ikut step A, B, C kan. Sekarang tak, dia kena macam terus cakap apa yang penting dulu. Kalau kau kata macam ini, okay, benda ni makan jadi cantik, dia kena first. Dia tak macam mula-mula kita kena bancuh, tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena cakap yang penting dulu. Terus ya apa akhir dia. Betul. Sebab walaupun kita sebagai kawan-kawan, dulu kita jadi support kawan kan, kita akan tengok. Sekarang ni orang just macam like je. Dia sebenarnya kalau kita tengok dia punya insight tu, mungkin the first 10 second je dia orang tengok kan. So benda yang first tu yang paling penting lah. Okay, aku rasa perkataan relevan terlalu besar. Sebab dalam marketing ni aku cakap macam kita kena ambil sini sikit baru dapat kat semua kan. Cuma dulu trend ialah kalau ada artis kan, involve artis, kita rasa macam produk ni is the best lah kan. Sebab sekarang pula bukan tak relevan, cuma aku rasa benda tu bukan trend. Dulu kita cakap artis ni endorse produk ni, macam produk ni bagus kan. Tak, sebab sekarang ni orang lebih percaya dengan influencer. Sebab macam dia ni dulu dia mungkin berisi, makan something dia kurus, logik lah. Tapi kalau macam kau panggil artis ni dah lah lawa cantik, lepas tu kau kata makan dia jadi cantik, macam tak logik lah kan, betul tak? Sebab orang dah tahu artis tu daripada dulu memang cantik. Potong buku. Aku tak tahu. Okay. Benda-benda macam tu lah. Aku rasa apa lagi yang tak relevan lah. Sekarang aku rasa lagi tak relevan ialah kita spend too much untuk satu-satu benda. Kau kena pecah. Okay, dulu kalau kita buat event kan, macam mana pun, memang ramai turnover, dapat feedback, hype and everything kan. Sekarang ni kalau kita macam fokus on event je, event ni banyak logistik. So kat situ je mungkin daripada kau buat sale, kau dah membazir banyak juga. Benda-benda macam tu lah aku rasa. Itu je dah keluar kos banyak dah maksudnya. Betul, belum dapat duit lagi. Itu pun tak tentu kau dapat balik modal ke tak. Faham. Okay, aku nak tanya pasal Ayul ni juga. Dulu dia pernah jadi PR dekat satu stesen TV ni, stesen TV nombor 1 di Malaysia. Yes. Tu kira kisah dulu lah. Boleh lah. Itu kisah dulu lah. And then dia transisi dia transition dia transition dia transisi tau, bukan bertukar dari Trans TV. bukan Trans TV, bukan transgender atau bukan transnational. Transition dia dari PR ke bahagian marketing. Dia macam beza dia tak jauh sangat. Betul. Okay, aku tahu soalan kau. Pasal dulu kita pernah belajar PR 2.0 kan. Aku rasa PR 2.0 pun dah tak ada. Sekarang macam dah PR 10.1. Okay. And tak tahulah kan. Kalau iOS tu kena update. Sekarang lagi kena update pasal PR 16.1. Yes. Okay, kalau PR 2.1 tu kau explain sikit kalau ada yang tak faham. Okay, dulu orang kata PR dulu jenis yang hantar press
press release kan. Lepas tu bila 2.0 ni macam kita kena libatkan ICT, more tu melibatkan teknologi kan. Tapi sekarang aku cakap PR yang sekarang ni, kalau cerita pasal dunia PR yang dulu memang glamour, seronok, kita boleh spend and then work together dengan media semua. Tapi sekarang PR dengan media ni saling memerlukan. PR to be honest dulu dia punya kehebatannya, kalau macam dulu sekarang sikit bagian ANP kan, bila kita bayar baru dapat keluar kan. PR dulu tak payah bayar apa-apa, guna mulut je boleh keluarkan. Maksudnya dia persuade tu bagus lah maksudnya. Dia persuade dan dia cuba cari angle yang okay, tak payah belilah, kau boleh jual benda ni kan. Macam bila ada artis ni je, okay, kita apa kata kita buat macam ni bla bla, lepas tu suggest kat media kata okay, on ni boleh cerita ni macam boleh sesuai dan sesuai untuk orang kata ilmu juga kan, sebagai ilmiah kan. So we work together, tak perlu bayar pun, betul tak kan. Tapi sekarang ni benda tu dah tak relevan untuk company-company yang mungkin yang sibuk cari PR kan. Bila dapat PR macam I nak keluar paper ni bla bla, it doesn't work that way anymore. Sebab kita pun kena tolong media juga. Sebab media ni perlukan duit untuk memastikan dia punya content lebih bagus and everything. That's why kan. kebanyakannya media akan suggest untuk beli iklan dan sebagainya kan. Betul. Sebab bila beli iklan dapat promosi, yelah secara lebih menyeluruh lah. Sebab beli iklan kan, 1 page ke 2 pages ke, ataupun dekat online banner besar ke, macam tu lah contohnya kan. Betul. So macam sekarang ni jangan expect dapat percuma lah. Bagi aku PR yang sekarang ni dia kena work more than that. Tu cabaran dia orang lah. Dia cabaran dia orang. Dia kena bayar dulu. Tapi kalau kau okay, dalam umur sekarang dan dalam fasa sekarang, kalau kau kena bekerja sebagai PR semula, adakah kau boleh survive? Aku rasa susah sebenarnya tau. Sebab susahnya sebab dulu media ni PR dengan media satu benda macam kawan yang tak boleh, orang kata PR ni adalah seorang yang air. Media marah macam mana pun semuanya indah je belaka. Media api. Yes. Kita macam okay, jangan risau, kita akan settlekan benda ni. So macam sebab tu media suka dengan PR kan. Sebab macam tak apalah PR ni ada, dia bagus, boleh handle and everything kan. Tapi sekarang ni bila PR pula yang tak bagus kan, media pun macam baik aku buat kerja sendiri, campak je PR ni kan. Tapi bila PR ni bagus pula, mungkin media akan macam tak apalah, pandai PR ni kan. So benda tu adalah macam orang kata hubungan yang simbiosis. Dia macam saling memerlukan lah. Tapi kalau PR tak ada duit sekarang susah. Tak payah, tak payah minta kerja. Jangan layan. Tak ada macam of course lah, PR tu pun syarikat tu pun dapat kelebihan. So macam dia pun kenalah spend sikit dekat media kan, in terms of money. Okay, antara kerja sebagai PR dan juga kerja dalam bahagian marketing promotion sekarang, yang mana lagi kau rasa macam lagi best lah? Tolak tepi payment gaji semua. Okay, honestly kalau dulu memang seronok jadi PR ni. Tapi at one point tu aku sekarang rasa aku prefer sekarang ni. Sebab dia macam very simple. Macam aku bayar, aku dapat. Aku tak perlu dah macam Syafiq tolong. Syafiq tolonglah tulis surat cerita ni, keluarkan dalam paper, tak perlu kan. So macam aku bayar nak keluar. Dia macam senang, dia macam transaction kan. Macam you spend for this, you get Dia macam pembelian lah kan. Faham. Betul. Macam media macam nak telefon kan, datang tak hari ni, cover tak hari ni, cover tak kan. Macam tak keluar lagi lah dia punya assignment punya ni kan. Macam kau kena tiap-tiap malam lah telefon kan. Itu tak termasuk macam akan terima berita buruk macam sorry lah tak apa hantar orang hari ni. Okay, tapi kalau sejujurnya kau rindu tak kerja sebagai... Rindu tapi aku dah move on. Ayu dah move on Tunggu Ayu tu minta maaf So Ayu dah move on sekarang. Okay, macam kau pula kan, Alang tanya PR je kan. Macam media wise, apa perubahan dulu dengan sekarang yang kau rasa? Okay, kalau dulu macam kau cakap tadi lah, dia lebih banyak macam PR visit, faham tak? Macam sebab tu salah satu PR punya servis juga kan. Dia akan datang buat visit, and then yelah bila visit tu dulu macam PR, contoh aku bagilah PR yang handle label company, syarikat rakaman. Dulu kan kita pakai CD, so diorang akan datang ke office, servis, hantar bawa CD kan, untuk nak promote dia punya produk lah. Artis baru bawa artis, bawa CD perkenal. Tapi sekarang semua dah macam email ataupun WhatsApp. Tapi kau tahu tak, ada yang email dia macam just letak attachment. Faham? Tak ada penerangan. Tak ada. Dia macam tak ada salam sejahtera, tak ada. Faham. Dia attachment. Lepas tu kau macam virus ke ni?
Itulah aku cakap, benda-benda ni sekarang ni orang makin maju, makin orang ambil macam ambil mudah. Sebab dulu aku paling suka Microsoft Outlook kan. Aku akan make sure hantar salam sejahtera warna-warni pakai font, letak lagu kalau boleh kan. So benda tu macam seronok lah orang baca kan, nak stand out kan. Email kita kan macam nanti email apa ni kan. Tu tak termasuk aku ingat dulu aku buat macam segmen macam XOXO tau, macam supply cerita yang sahih lah, tapi macam ala-ala gosip style macam apakah gosip minggu ni macam tu. Kau punya nak cari bagi ada angle kan. Betul, nak cari angle tu supaya orang dengar macam relevan ke, patut kita cover cerita ni kan. Sebab media pun kadang bila tengok benda macam tu macam okey juga benda ni, angle ni okey juga, kita tak ada lagi benda ni, so boleh pakai macam tu lah contohnya. Tapi sekarang dah macam dia punya human touch tu macam dah kurang sikit lah antara media. Kadang even macam dulu kita kenal antara media dengan PR, kita kenal each other lah, macam tahu nama, tahu muka. Tapi sekarang kadang kita just tahu muka je, nama tak ingat, ataupun kita tahu nama tapi tak tahu muka dia yang mana, sebab kita tak ada human touch sudah. Macam tu je lah aku rasa. So ala-ala tu aku cerita kau kan, kau rasa based on teknologi yang macam tiba aku pula ada soalan kan, macam sekarang ni ada TikTok, ada macam-macam lah, teknologi is too fast, social media terlalu laju kan. Kau rasa bagus tak untuk jangka masa panjang? Aku rasa bagus je sebenarnya, sebab benda ni sebenarnya banyak je membantu sebenarnya. Walaupun banyak juga benda yang useless ataupun benda tak berfaedah kat situ, tapi sebenarnya kita kena tengok di other side, ada juga benda yang berfaedah sebenarnya. Banyak je kau boleh share knowledge, kau boleh share info yang kau tak tahu, contohnya pasal planet lah apa semua kan. Macam bukannya kau tertiba je terus muncul dalam kepala otak kau info pasal planet Marikh ke, ada berapa suhu dekat planet Marikh, tapi sebab ada social media kita banyak tahu pasal benda tu. Kalau kau nak harapkan kau pergi library untuk cari info, kau memang tak pergi pun kan. Tapi sebab ada social media, especially macam TikTok, kalau YouTube kan, kita boleh dapat info kat situ. Aku rasa baguslah untuk kesan jangka masa panjang. Cumanya kalau dia disalahgunakan, tu cerita lain lah. Itu memang habis lah. Macam aku pula, of course lah, setiap benda tu ada pro dengan cons kan. Aku rasa macam media sekarang terlalu laju. So macam dulu kita nantikan daripada media yang sahih. So macam bila keluar tu macam this is the real story. Sekarang ni macam benda keluar dulu, it's too fast, tak tahu cerita tu betul ke, cerita tu salah ke, kau akan terima bulat-bulat. Dan bila terlalu sangat cepat, kau macam tak ambil indah tentang news tu tau. Kau macam okay lah, skip lah. Dulu macam nanti yang what's latest news, what's the news juice and gossip kan. Sekarang ni macam ni tak nak tahu lah, sini tak tahu. Cumanya kalau untuk side media, aku rasa macam especially media yang entertainment lah, mungkin dia akan sedikit tak ada eksklusif, sebab artis dah ada social media sendiri tau. So dia orang rasa macam tak payah tunggu media lah, kita boleh je post kat IG kita, kat TikTok kita, kat Facebook kita, macam tu kan. So bila benda-benda tu dah ada, dia jadi macam tak eksklusif lah. Dulu kan kita akan macam contact, interview untuk dapatkan kita punya exclusive story tau, macam angle yang kita nak. Tapi sekarang benda-benda tu dia orang dah post sendiri macam tu. So exclusivity tu mungkin dah tak macam dulu lah. Sebab tu aku tadi aku rasa apa teknologi ni bagus ke tak. Sebab tu aku rasa benda-benda macam ni yang tak bestnya ni lah. Benda tu dah jadi tak eksklusif. Lepas tu macam bila benda tu terlalu mudah, dia dah tak ada specialty tau. Dulu setiap kali bila nak launch satu benda, kau akan create satu macam kita ada something macam dalam kotak ni, apa dalam kotak ni. Sekarang ni sebab macam artis pun ada social media platform. So dia akan macam okay hari ni aku nak announce. Terus macam orang tahu yes betul ramai, tapi dia punya special tu rasa kurang sikit. Rasa macam macam kau cakap tadi lah, human touch tu tak ada. Aku rasa macam ada benda yang aku rasa kita kena keep it still macam traditional. Contohnya macam lagu Awalah Dondang ni traditional. Tak ada JL pun dah tak ada ethnic tak ethnic kreatif tak ada. Kalau macam Aina Abdul, iNation kan. Kak Ani, iNation. Aduh, okay. Ada apa-apa lagi tak kau nak tambah untuk yalah kata-kata terakhir sebelum kita closing? Okay, ni untuk close lah kan. So macam again topik kita hari ni adalah pasal sponsorship kan. So again nak bagi tahu ekonomi sekarang ni bukan mencabar sekarang ni. So sponsorship ni kalau dulu mungkin ramai company yang willing to bagi sponsorship, mungkin ke hadapan mungkin makin sukar lagi. Bila dia ambil timbang tu macam ada banyak faktor-faktor. So make sure kalau tulis sponsorship tu jelas dan bagi tahu jugalah return on investment supaya macam untuk memudahkan dua-dua belah pihak. Dan kalau tak dapat tu janganlah berkecil hati. InsyaAllah mungkin rezeki lain lah, carilah company lain, sebab dia macam cari kerja juga kan. Kadang dapat yang tak dapat. Sebab kita pun minta sponsor kan, penajaan. Jadi orang yang kita minta tu ada hak lah untuk nak bagi ke tak. Betul. Janganlah kecil hati. Sebab sekarang macam bila telefon tu kata nak jawapan, bila kita tolak macam kenapa tak dapat macam ni, marah pula. Janganlah marah, sebab kita pun
hanyalah bekerja. Saya bukanlah pemilik. Pemarah orang kita ni. Okay, aku rasa ni kot untuk episod 1. Tapi kita akan ada lagi episod-episod seterusnya. Tapi mungkin kita akan ajak Ayul untuk borak lagi untuk next episode. So aku dah listkan beberapa benda kan. Oh, okay. Boleh. So aku akan tengok nanti kalau ada lagi podcast seterusnya. Kalau sempat kita ajak Ayul lagi, kalau Ayul free lah sebab dia pun kerja kan. Mungkin akan ada tetamu jemputan lain lepas ni, kita tak tahu. Ataupun mungkin aku seorang. Tengok macam mana, tengok situasi lah. Again sekali disclaimer, segala perbualan ni adalah berdasarkan pandangan personal saja. Kalau ada salah cakap saya minta maaf Dan lah. tidak mewakili mana-mana organisasi ataupun syarikat. Okay, so aku rasa ni je kot untuk minggu ni. So thank you so much pada tengok pada awal tadi sampai habis. Jangan lupa tengok 2 video kat sebelah ni. Jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.